Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita dan pemberi syafaat kita. Wabil khusus al-alim al-alamah al-Syeikh Abu Abdullah Husin Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillahi wassalatan wassalaman ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Semoga pengajian seperti ini dapat berterusan dan diharap memberi kepada ramai manfaat yang berkesan. Pertama-tama sekali, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizinkan kita untuk berada di dalam rumah Allah pada malam ini dan dapat kita bersama-sama mempelajari ilmu-ilmu agama Allah. Dan moga-moga dengan pengajian kita ini Allah ampunkan segala dosa-dosa kita dan diberikan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda, dan akhirnya ditempatkan kita di dalam syurganya secara hakiki dan abadi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, halim-halim ulama, tuan-tuan guru, ustazah ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung kitab kita, iaitulah kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islami wal Iman. Kita nak sambung berkenaan dengan pengajian sifat 20. Dan malam ni kita akan masuk sifat yang pertama daripada 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Baik, saya bacakan dulu dia punya isi kitab. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, pertamanya wujud, artinya ada Allah Ta'ala. Mustahil ia adam, artinya tiada. Bermula makna wujud itu satu sifat yang sabit bagi zat selama-lama ada zat, padahal tiada dikeranakan dia dengan satu sifat yang lain. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Artinya bermula Allah Ta'ala ialah yang menjadikan 7 petala langit dan bumi. Dan lagi firmannya, afillahi syakkun, artinya adakah syak pada wujud Allah, yakni tiada syak seseorang pada wujud Allah Ta'ala. Baik. Jadi kita nak ngajikan pada malam ini iaitu pengajian sifat 20 daripada kitab kita Hidayatus Sibyan. Dan kita nak masuk sifat yang pertama, namanya wujud. Pertama sekali, kaedah saya bawa kaedah yang saya mengaji di pondok lah. Tok guru kami ajar, nak boleh ke faham, kita kena bawa dia 5 poin. Pertama-tama sekali sebelum pergi jauh tu,
nak faham dulu, nak terang dulu, bahawa memahami ataupun mengenal Allah ni, ma'rifatullah ni, nak kenal Allah, dia dengan dua jalan. Dengan dua jalan, ikut kitalah akidah ahli sunnah wal jamaah ni. Itu dengan dua jalan. Satu jalannya namanya jalan ijmali. Satu lagi namanya jalan tafsili. Baik, apa tu jalan ijmali dan apa tu jalan tafsili? Kita hurai situ sikit. Ijmal ni maknanya ijmal. Ijmal ni maknanya rangkuman, keseluruhan. Dia tidak meletakkan spesifik berapa. Jadi dia cantum semua, dia ambil semua. Istilahnya mudah ya. Semua segala sifat yang sempurna ada pada Allah. Segala sifat kekurangan tidak layak bagi Allah. Itu namanya iman mujmal. Maknanya iman secara rangkuman. Kita beriman dengan Allah secara rangkuman, sifat-sifat Allah tu. Walau dia tak nyata satu-satu, tapi dia nyata seluruh. Mana seluruh sifat yang sempurna, kamalat, nama apa pun, asal nama sifat tu sifat kamalat, kesempurnaan, ada pada Allah. Adapun kalau sifat tu sifat naqais, naqais ni maknanya kurang, kecacatan, kekurangan, tidak layak pada Allah. Jadi bukan semua benda ada pada Allah. Jangan salah faham situ. Sekali dia main paling-paling. Tahu paling-paling? Allah ni semua paling-paling, dia kata. Allah paling baik. Betul dah. Yang tu tak apa. Tiba-tiba dia kata Allah juga paling jahat. Tu tak kena. Yang paling jahat bukan Allah, mu jahat. Ada. Paling baik ya Allah, paling jahat tidak. Sebab apa? Sebab paling jahat itu naqais. Itu barang kurang. Barang kurang ni barang cela, barang tak layak pada Allah. Adapun kalau paling baik itu kamalat, kesempurnaan. Ada. Allah paling adil. Lepas tu dia kata Allah juga paling zalim. Itu tak betul. Paling adil ya Allah, paling zalim dah bukan. Sebab zalim-zalim ni kurang. Kecacatan, kekurangan. Jadi itu seberingkahlah. Jadi nak fahamnya, segala bentuk yang kurang, lemah dan sebagainya, apa-apa saja yang senang kata moden kita ni barang negatif lah. Apa saja yang nampak negatif, nampak kurang, nampak lemah, tidak layak pada Allah. Tapi apa saja yang nampak sempurna, yang elok, yang baik, semuanya duduk pada Allah. Itu maksudnya iman tu iman mujmal. Itu maknanya iman mujmal ataupun ijmali. Jadi dia kenal Allah secara ijmal, yakni rangkuman. Yang ni kebanyakan orang lah, orang-orang macam kita, orang awam ni. Tetapi kata ulama, tok-tok guru, dalam kitab-kitab dia sebut, tak memadai seseorang itu beriman sekadar iman mujmal. Maknanya dia kalau pegang yang ni saja tak cukup, tak memadai. Lagi-lagi pula kena kita di akhir zaman, fitnah terlampau banyak, fikrah pun terlampau banyak. Tahu fikrah? Fikrah ni maknanya pemahaman, pemikiran. Nama Islam tapi bermacam-macam. Lah ni kita bertembung dengan Islam Wahabi. Ngaku-ngaku Islam enggak tapi Wahabi. Syiahnya. Macam-macam ajaran-ajaran pelik-pelik dan sebagainya. Jadi yang ni sebab tu kita kena memahami, kenal dengan ilmu itu dengan jalan yang lebih detail. Maka detail tu ulama bawa jalan yang kedua, namanya jalan tafsili. Namanya jalan tafsili. Tafsili ni tafsil. Maknanya terperinci. Orang putihnya detail. Mana dah tak faham, nak kena cakap orang putih tak? Kan? Detail. Maknanya terperinci satu-satu. Tadi tak ada satu-satu. Tadi dia main boh semua. Dia kata semua sifat yang baik, yang sempurna kat Allah. Semua sifat yang tak elok, yang kurang, itu tak ada pada Allah. Itu dia rangkum semua. Entah berapa banyak, tak tahulah. Tapi bila main dengan tafsir ni, dia ada kiraan. Yang tafsir itulah namanya sifat 20. Dia kena kira satu-satu. Sifat pertama apa, sifat dua apa, 3, 4, 5, 6 sampai 20. Dan setiap satu sifat tu pula dia kena faham betul-betul dalam tu. Wujud tu apa dia, kidam tu apa dia, baqa' tu apa dia. Itu namanya jalan iman tafsil namanya. Ataupun secara tafsili. Baik. Jadi mudahnya begini. Tok guru kami ajarlah di pondok. Nak boleh kita dapat tangkap tafsili ni mudah je. Kita buat ikut point. Dia kata kalau nak dapat iman tafsili tadi tu,
Setiap satu sifat tu mesti ada 5 poin. Mesti ada 5 perkara. Kita dapat 5 perkara ni bermakna iman tafsili kita sempurna dah, insya-Allah. Iaitu yang pertama, nama sifat kita kena tahu. Nama sifat tu apa dia? Nama dia. Yang kedua, erti sifat. Erti di sini maknanya terjemahan. Sebab nama sifat tu dalam bahasa Arab diterjemah ke dalam bahasa kita, bahasa Melayu. Kemudian yang ketiga, makna sifat. Lain erti dengan makna. Makna ni pula dia huraikan erti. Nanti kita akan tengok. Dia huraian panjang. Kalau erti tadi terjemah je, makna ni dia hurai pula makna dia tu apa. Yang keempat, iaitu lawan sifat. Lawan daripada sifat tu. Yang kelima, dalil sifat. Dalil sifat pula pecah dua. Satu namanya dalil naqli, yakni cedokan, nakal. Dicedok daripada Al-Quran ataupun hadis. Yang kedua, dalil akli, yakni diambil daripada akal kita. Sebab tu kita mengaji kitab ni dulu, mula-mula hari tu, bicara tentang hukum akal. Sebab dia berkait hukum akal dengan keimanan kepada Allah ni. Baik, jadi 5 poin tu faham dah. Kita nak masuk sifat yang pertama. Jadi sifat yang kita nak mengaji ni namanya wujud. Jadi yang pertama, nama sifat. Nama sifat apa dia? Wujud. Tulis wujud. Nak tulis Jawi boleh, nak tulis Rumi boleh. Tak nak tulis pun tak apa, hafal, ingat. Sekarang canggih ni. Direkod masuk. Baik. Wujud, waw jim waw dal, wujud ataupun wujud lah, eja Rumi, WUJUD, wujud. Wujud tu bahasa Arab, memang dalam Melayu pun ada kat wujud. Sebab bahasa Melayu ni banyak ambil bahasa Arab. Jadi asal-asalnya wujud tu bahasa Arab wujudun. Baik. Jadi wujud tu dalam bahasa Arab, yang pertama tadi nama. Yang kedua, poin kedua, erti sifat. Makna terjemah wujud tu. Wujud tu bahasa Arab, terjemah dalam bahasa Melayu kita. Kita tengok dalam kitab ni dia ada tulis. Dia kata pertamanya wujud, ertinya. Dia kata nampak tu, ertinya ada. Jadi wujud tu ertinya ada. Kita terjemah perkataan wujud itu kepada makna bahasa kita ni ada. Ada siapa? Ada Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala tu ada. Tapi tak boleh berhenti sini ya. Jangan dengar sampai ke ada pergi balik. Tak selesai. Sebab sampai ada je tak cukup lagi. Sebab ada macam mana? Ada. Sebab kalau kira ada, kita pun ada. Betul tak? Kita ada tak ada ni? Kalau kata tak ada, makna 2 Jumaat lagi tu. Kan ada yang kita ni boleh nampak, boleh pegang. Ada tu. Kan? Jadi ada tu memang ada. Tapi adakah sama adanya kita dengan adanya Allah? Tu kena bicara tu. Kalau nampak sama, habislah Tuhan sama dengan makhluk. Jadi tak selesai sini. Makna ada. Okey, kita faham dah ada ertinya. Lepas tu pergi poin yang ketiga. Poin yang ketiga dia kata maknanya. Makna apa? Makna ada tu macam mana? Kita tengok dalam kitab dia kata. Qala al-muallif rahimahullahu taala, kata pengarang kitab, bermula makna wujud itu ataupun bermula makna ada itu. Ada yang macam mana? Dia kata pertama sekali bermula makna wujud itu satu sifat. Pertama sekali kita nak faham adanya Allah Ta'ala itu atau wujudnya Allah Ta'ala itu ialah sifat. Sifat yang ada pada Allah. Namanya sifat wujud. Kerana sifat-sifat ni dia tak boleh pegang. Sifat ni kita tak boleh pegang dia. Tapi kita boleh merasai dia. Macam kita belajar hari tu, zat dan sifat. Ingat balik beza zat dengan sifat. Contoh kita buat balik contoh tu lah. Gula yang kita buat dalam masakan, dalam minuman tu, gula tu kan. Bila kita pegang gula tu, itu kita pegang zat gula. Zat-zat tu maknanya diri sesuatu tu. Jadi gula tu ada dirinya, diri dia tu yang seketul tu lah kita pegang tu. Jadi tu panggil zat gula. Dan sifat dia, apa sifat gula? Manis. Mana tahu sifat dia manis? Mana tahu sifat dia manis? Masuk dalam mulut, rasa manis. Satu lagi tanda dia, kena kencing manis. Itu tanda dia manis tu. Kan? Jadi itu sifat. Jadi sifat tak boleh pegang. Boleh pegang manis.
Dia pun tengah pegang dalam sudu tu, dia pegang gula. Kawan tanya, hang pegang apa, Mat? Aku tengah pegang manis. Nah, kawan pun tengok atau dia kata, ada minum air ketum pun dia. Nampak macam mabuk. Dia kata, mana ada orang pegang manis? Manis tak boleh pegang. Dia pegang gula, tapi manis tu ada pada gula. Manis tu panggil sifat. Sifat tu tak boleh pegang, tapi sifat tu boleh dirasai. Mana rasa? Dengan mulut. Kadang-kadang tak semesti dengan rasa dengan mulut, dia panca indera lain juga. Contoh macam ni zat jubah. Sifat dia apa? Sifat dia coklat. Warna tu sifat. Jadi coklat tu, warna coklat tu adalah sifat kepada jubah ni. Jadi kita boleh merasai juga rasa dengan apa? Bukan dengan lidah, dengan mata. Kita tengok, oh warna dia coklat. Tapi boleh tak pegang coklat? Dan pegang coklat, bukan pegang coklat, pegang jubah. Jadi tu makna sifat. Begitu juga sifat wujud ni. Wujud tak boleh pegang wujud, tapi wujud ni kita boleh rasa wujudnya. Contoh, merasai kewujudan Allah. Ada. Wujud tu kita boleh rasa, tapi tak boleh kita nak pegang wujud tu. Mana ada seketul wujud tu. Sebab tu dia kata, iaitulah makna bermula makna wujud itu satu sifat. Dia nak cerita itu adalah sifat, bukan zat. Iaitulah sifat itu, dia kata, yang sabit bagi zat. Sabit maknanya tetap. Iaitu satu sifat yang tetap bagi zat. Zat siapa? Zat Allah Ta'ala lah. Maknanya sifat wujud ni sabit, tetap, lekat terus pada zat Allah. Maknanya selagi ada zat Allah, selagi itulah ada sifat wujud tu. Memang pun selagi adanya Allah, selagi itulah wujudnya Allah. Wujud tu ada. Dia macam tu. Jadi sifat tu menempel atas zat, duduk pada zat. Jadi bermula makna wujud itu satu sifat yang sabit bagi zat selama-lama ada zat. Selama-lama makna selagi mana lah, ni bahasa lama. Selagi mana ada zat itu. Zat apa? Zat Allah. Ada zat Allah, maka adalah wujud itu, yakni sifat wujud itu. Tapi mustahil lah Allah tu tak ada zatnya. Kerana Allah sentiasa ada zatnya, maka sentiasa ada zat, begitu jugalah sentiasa ada wujudnya. Ada pun kita sama tak? Zat kita ni dulu tak ada, lepas tu baru ada. Mana dulu tu tak ada? Masa belum lahir, mana ada? Masa ayah dengan mak kita belum jumpa lagi, belum cintan lagi, mana kita pun tak ada lagi, seketul apa pun tak ada. Lepas tu dia dah cinta, kahwin pun belum ada lagi. Ingat izin Allah, jadi anak, jadilah kita segumpal darah dekat dalam perut tu. Baru segumpal darah yang panggil alaqah. Lepas tu barulah jadi Al-Quran cerita. Nak 40 hari. Sains baru ni kaji. Quran nama dah cerita. Lepas tu Al-Quran mendahului sains. Lepas tu jangan kita duk sibuk sains sangat. Quran tu dulu. Patut kita kaji alam menggunakan Al-Quran. Maknanya dapat ilmu sains tu daripada Quran. Bukannya dapat ilmu sains daripada kata-kata orang bukan Islam yang kita tak tahu amanahnya, kejujurannya. Boleh jadi dia bohong. Kita ni ikut sangat orang kafir. Ikutlah, Allah bagi dah kan Quran. Aduh. Baik, jadi makna kata asal tak ada kita, kemudian baru ada zat kita ni. Makna diri kita ni baru ada. Bila diri kita baru ada, wujud tu pun baru datang. Perkataan tu, makna kita ni barulah dikira wujud. Asal tak wujud gak kita. Ada pun Allah Ta'ala tak begitu. Situ nak bagi nampak beza. Lepas tu tadi kalau kita kata, kita pegang Allah ada je, ada yang macam mana? Kalau ada je kita faham, mana kita pun ada gak? Tak sama. Adanya Allah tidak didahului dengan tiada. Adanya kita bermula dengan tiada dulu, lepas tu baru ada. Lepas tu pula habis juga, habis dengan tak ada pula. Lah ni ada. Pas ni esok-esok tak nak, esok cepat hangat pula. Bila-bila pula lah. Tak ada pula kita. Habis lah. Jasad habis lah. Tak kisah. Jasad siapa pun, agung, sultan, raja, perdana menteri, hebat tara mana pun jawatan atas muka bumi, masuk dalam tanah, ulat makan. Melainkan para syuhada, orang yang mengajar Al-Quran, yang tu. Ada dalam hadis tak sebut Perdana Menteri, orang yang mengajar Al-Quran, orang yang berjuang mempertahankan Islam. Jadi kalau Perdana Menteri pertahankan Islam, dia termasuklah. Kalau tak lah. Jadi gitu.
Kerana hebat mana pun jadi ulat, hampir hancur, jasadnya tak ada. Jadi makna kita ni barang ada tak ada ni kerana Allah. Adanya kita Allah adakan, tak adanya kita Allah tak adakan. Adapun Allah ada, sentiasa ada, kerana tak ada yang mengadakan Allah dan tidak ada yang mentiadakan Allah. Gitu. Boleh tak? Satu sifat yang sabit bagi zat selama-lama ada zat. Padahal dia kata tiada dikeranakan dia dengan satu sifat yang lain. Sifat wujud tak ada kena-mengena dengan sifat-sifat yang lain. Dia tak sangkut paut. Semata-mata dia je. Sifat wujud ni semata-mata bergantung dengan zat Allah. Itu je kaitan dia. Adanya zat Allah, maka adalah sifat wujud. Dia tak ada kaitan dengan sifat-sifat yang kita akan mengaji lepas ni. Yang ni kidam, bakok semua tak ada kaitan. Sebab tak ada kaitan lah, maka ulama meletakkan sifat wujud sebagai sifat nombor satu untuk kita mengaji. Jadi kita jangan salah faham. Nah, sifat Allah ni tidak berurutan, tidak bernombor, kerana Allah tak berkait dengan angka, tak berkait dengan nombor. Bukanlah maksudnya Allah wujud dulu, lepas tu baru datang kidam, baru datang bakok. Tak. Sifat Allah tu semua sekaligus. Sekaligus semua. Kan? Cumanya ulama letak 1, 2, 3 mudahkan kita mengaji. Takkan kita nak ngaji sekaligus. Kita ngaji satu-satu. Jadi ulama letak nombor 1 wujud. Kita faham wujud tu dulu. Jadi itu dipanggil manhaj ilmu sahaja. Dari sudut faham ilmu sahaja. Adapun hakikat sebenar, Allah tak ada dahulu, tak ada kemudian. Allah tak berkait dengan masa. Kita kena faham yang tu. Yang berkait dengan masa ni kita. Allah tak berkait dengan angka, nombor. Yang berkait dengan nombor kita. Tu. Baik. Padahal tiada dikenakan dia dengan satu sifat yang lain. Jadi antara sebablah orang tanya kenapa ulama-ulama susun wujud jadi sifat pertama. Bukan kerana Allah mempunyai sifat pertama Allah wujud. Bukan. Sifat Allah sekaligus. Tapi kenapa letak pertama? Kerana sifat wujud tak ada kena-mengena dengan sifat lain. Dia berdiri atas nama zat saja. Adanya zat Allah adalah sifat wujud tu. Maka sebab dia tak ada kena-mengena dengan yang lain, dia letak depan sekali. Dan memang pun sebelum kita nak bicara sifat-sifat yang lain, wujud kita kena faham dulu. Ni sembang. Jangan kata, tayar besar kat 18 inci sembang. Tayar 18 inci. Betul? Dan batu exhaust boleh masuk kepala exhaust. Kan? Side mirror, side mirror macam cermin meja make up kata. Sembang punya sembang lah kali. Dak kereta ada tak? Dak kereta tak ada. Dah tu, dak aku sembang ya. Jadi wujud tak lagi, sembang dia lain. Jadi sebab tu ulama letakkan wujud dulu. Mana biar benda tu ada dulu. Lepas tu baru kita nak bicara yang ada tu macam mana adanya. Jadi kita nak faham Allah tu wujud. Yang tu nombor 1 dulu. Nak sembang punya sembang, takbir punya takbir. Lain kali tak yakin Allah tu wujud. Tak jadi tak? Yang kita nak kena yakin Allah ada dulu. Ada macam mana? Kita tengok. Dengan satu sifat yang lain, tak ada kena-mengena. Dalilnya dia kata. Okey baik, habis dah. Yang ketiga habis. Yang ketiga habis. Kemudian poin yang keempat. Poin yang keempat kita nak bawa datang iaitu lawan dia. Lawan bagi sifat wujud. Sini dia bagi tahu. Mustahil ia Adam. Artinya tiada. Bukan Adam Nabi Adam. Nabi Adam dengan huruf alif, alif dal mim, Adam. Yang ni ain. Ain dal mim. Adam. Adam ni maknanya tak ada. Tak wujud. Itu lawan dia. Jadi Allah tu wujud, mustahil Adam. Yakni lawannya Adam. Lawannya Allah tu tak ada. Lawan. Tu tanya kak masa ngaji pondok lu, tanya tok guru. Dah berapa kita nak kena mengaji mustahil ni? Pegang Allah ada sudah. Tak berapa nak ngaji Adam tu bagai menambahkan kena hafal pula lagi. Kan? Tanya tok guru. Bagus tanya tok guru semua dia boleh jawab. Kan? Lepas tu dia katalah, tujuan kita mengaji ilmu mustahil ni, yakni lawan dia ni, memang lawan dia tak ada pada Allah tu. Tapi kita mengaji untuk tahqiq. Tu nama dia. Tahqiq ni apa dia? Penegasan. Supaya bertambah kuat. Contoh satu-satu pasukan bola, nak kata pasukan tu hebat, terror, kuat, dia kena lawan dulu dengan siapa-siapa.
Kalau dia seorang saja nak ngaku macam mana dia kuat. Ui, kuat tu pasukan tu, terror, gelecek bola. Tengoklah. Ui, hebat tu. Dah hebat-hebat dah. Dia lawan siapa dah? Tak lawan siapa lagi. Dia kata sembang lebat ni, dia kata. Dah kena lawan dulu, buktikan bahawa dia memang kuat. Itu tujuan lawan. Bila ada lawan, baru yang satu lagi akan nampak kuat, satu lagi akan nampak lemah. Jadi adanya lawan tujuan untuk mentahqiq, menguatkan yang ada tu. Yang dah kuat tu memang dia kuat sungguh. Nah. Contoh nah. Tak ada whiteboard ni. Contohlah, bayangkanlah, tuan-tuan ni pandai membayang-bayangkan kan. Bayangkan depan ni ada whiteboard. Whiteboard, nama pun whiteboard, putih lah, white kan. Board papan putih. Lepas tu saya pun kata kat tuan-tuan, tuan-tuan ada apa pada whiteboard? Tuan-tuan tengok, saya tak tulis apa, kosong, whiteboard kosong. Saya tanya ada apa pada whiteboard? Kita pun kata tak ada apa, ustaz tak tulis apa pun. Saya pun ambil marker pen, saya celik buat bulat. Bukan lukis gambar orang pun, buat bulat itu dekat whiteboard tu. Saya pun tanya, ada apa pada whiteboard? Tuan-tuan pun kata ada titik hitam. Jadi sebelum saya lukis titik hitam, apa tak nampak apa? Padahal kan ada whiteboard tu, cakaplah nampak putih. Jadi kalau dia putih saja orang tak nampak lagi. Bila ada dua warna, baru dipanggil kontra. Baru nampak mana putih, mana hitam. Tu hikmah Allah jadikan alam, ada baik, ada jahat. Kalau tak ada jahat, siapa nak nampak baik? Nampak? Kalau tak ada baik, siapa nampak jahat? Pula dah. Ada salah satu lah. Kan? Dia macam tu. Dia gitu. Dia tu Allah buat. Tu hikmah. Hebatnya Allah Ta'ala. Kan? Sebab tu dia semua ada pasangan dia. Allah hantar Nabi, pasti ada lawan dia. Ada Nabi Musa, ada Fir'aun. Kan? Ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal. Ada Abu Lahab. Macam-macam lah sampai zaman hari ni. Ada orang yang nak menegakkan Islam, ada orang yang nak menjatuhkan Islam. Kan? Dia macam tu. Barulah nampak ada kekuatan. Allah boleh buat semua orang baik, kan? Allah boleh buat. Tapi mana kekuatannya tu? Baik. Ya Adam artinya tiada, yakni tujuan nak kata tiada tu memanglah ianya mustahil pada Allah, tapi nak tahqiqkan bahawa adanya Allah dengan mustahilnya tiada. Maksudnya Allah ada takkan tak ada. Macam tu. Sebab adanya kita akan tiada. Kita boleh tak kata kita ni wujud, saya wujud, tapi satu hari nanti Adam. Hari ni dia wujud, nanti satu hari nanti tak ada. Tak payah kata kita manusia. Apa jua yang bernama makhluk, itulah sifat dia. Harta kita lah ni memang nampak ada. Kalau Allah buat esok takdir macam mana tau. Macam tu banjir sebagai pengajaran lah. Allah buat rumah kita ada, tak pernah kita tak pernah terfikir rumah kita satu hari nanti tak ada. Pernah ke orang tu fikir? Kalau dia fikir lama dah, dia cabut rumah dia buat lari tempat lain. Tapi dia pun tak pernah tahu. Tahu-tahu Allah hantar banjir tu tinggal tangga, rumah tak ada. Nampak? Itu kuasa Allah. Allah boleh bagi, Allah boleh ambil. Hak Allah. Lepas tu jangan rasa semua benda milik kita. Aku steady. Jangan rasa steady. Kerana sentiasalah rasa berhati-hati. Ingat hari ni kita ada jawatan pangkat besar. Bukan lama-lama jawatan pangkat tu. Belum ada orang potong, ya memang pegang ni. So ada orang potong, orang tak nak dah kita, reject pergi balik kan. Tu namanya pencen. Pencen tu nama lembut. Nama kasar dia pergi balik Orang tak perlukan dah. Dia kata jabat tak nak dah. Tu. Dan pegang besar mana jawatan pun satu hari nanti tak ada. Tak payah kata pegang jawatan. Title kita sebagai manusia ni pun satu hari nanti orang tak panggil dah manusia, orang panggil mayat. Orang panggil sedap sikit, orang panggil Allah yarham, arwah. Tak ada dah bagian. Jadi kita ni gitulah. Allah Ta'ala ada yang tidak adam. Itu makna, itu tujuan mengaji mustahil tu, untuk tahqiqkan sifat yang sabit bagi Allah, supaya jelas Allah ada dan mustahil tak ada. Kita ada, tetapi akan tiada.
Ada. Akan tiada. Tu. Baik. Jadi dah habis dah. Yang ke berapa? Yang keempat lawannya. Yang kelima, yang terakhir, poin yang kelima. Firman Allah Ta'ala, yakni dalil. Ini dibawa dalil. Tadi saya sebut dalil ada dua. Satu dalil nakli, satu dalil akli. Jadi kita nak tengok dalil nakli dulu. Nakli ni maknanya nakal. Ambil cedok daripada Al-Quran ataupun hadis. Tapi dalam kitab kita ni dia bawa Quran. Sebab antara Quran hadis, Quran tinggi lagi lah. Quran firman Allah. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Dia kata, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Suratul A'raf ayat 54. Allah tu Allah lah. Allazi tu isim mausul, maknanya yang. Allah yang. Khalaqa, fi'il madi bagi makna kata cipta. Allah yang telah menciptakan as-samawat, yakni langit-langit. Itu jamak tu. Wal ard, bumi. Tapi kalau kita mengaji ilmu alat, ilmu nahu, ilmu bahasa Arab, dia dalam perkataan Arab ni, hebatnya tulisan Arab ni. Sebab tu dalam banyak-banyak bahasa di dunia, bahasa yang paling kelas A, paling tinggi sekali, paling hebat sekali ialah bahasa Arab. Bukan orang putih. Kita sibuk sangat orang putih. Bahasa Arab. Sebab bahasa Arab ni, dia dapat jimat ruang banyak. Dengan satu perkataan, dia boleh memberi maksud berapa bilangan dia, jantinanya laki ke perempuan, dia dah jelas. Contoh nak, kita cakap Melayu, seorang lelaki Islam, panjang tu, seorang lelaki Islam, 3 patah. Dalam bahasa Arab, Muslim, 1 patah. Muslim tu dah masuk dia seorang, dia lelaki dan dia Islam. Masuk dah dalam kataan Muslim tu. Kerana kalau 2 orang, dia tak panggil Muslim, dia panggil Muslimani atau Muslimaini. Kalau ramai, 3 dan ke atas, Al-Muslimun ataupun Al-Muslimin. Itu. Boleh. Kalau perempuan, kita bahasa kita Melayu, seorang perempuan Islam, panjang 3 patah. Tapi kalau dalam bahasa Arab pendek, muslimat, muslimah. Kalau 2 orang, muslimatani, muslimataini. Kalau lebih, muslimatun. Tu laki muslim, perempuan muslimat. Tu laki Islam, perempuan Islam. Tapi kalau dia laki ustaz, tapi malah bangkit subuh, tu muslimut namanya. Tu tak ada lah dalam bahasa Arab, saya tambah tu. Lagi dia cantik juga. Tu tak ada. Baik, mana tadi? Jadi dalam bahasa Arab ni, dia ada sebut bilangan dalam satu kataan. Jadi sama juga kalau kita tengok ayat ni, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. As-samawat itu nama jamak. Jamak ni maknanya bilangannya banyak, 3 dan ke atas. Tetapi bila Allah sebut wal ard, al-ard tu makna mufrad. Mufrad ni maknanya 1. Jadi ulama dia timbulkan soalan. Kenapa bila Allah sebut langit, Allah sebut langit-langit, maknanya banyak. Tapi bila Allah sebut bumi, tak sebut bumi-bumi. Bumi je, 1. Kita pun macam tu juga dalam bahasa Melayu, langit-langit. Sebab langit ada banyak lapis. Tapi bila sebut bumi mana, orang sebut bumi-bumi, orang sebut bumi, 1. Kenapa langit jadi jamak, tapi bumi jadi mufrad? Langit jadi banyak, bumi jadi 1, seketul. Sedangkan kita mengaji, kalau kita tengok terjemahan ataupun tafsiran Quran, dia kata 7 petala langit, 7 petala bumi. Mana kok jadi 1? 7. Jadi ulama kupas. Bila digunakan langit tu dengan lafaz jamak, langit-langit, yakni makna kata banyak, kerana kedudukan langit itu, dia macam ni, kata tok guru kami, dia langit pertama, lepas tu antara langit pertama ke langit kedua, dia ada ruang kosong. Ada ruang kosong. Kat situ ada makhluk, yakni para malaikat. Berapa banyak bilangan, wallahu alam. Lepas tu naik langit, ada langit kedua, naik langit ketiga, ruang kosong. Sampai begitulah langit ke-7. Sehingga kan kata guru kami Syekh Omar, Nabi cerita tentang langit ni, Nabi kata, kamu tahu tak bentuk langit tu macam mana? Yang kita tengok ni tak nampak lagi. Tu langit biasa je, langit dunia. Ni langit yang alam ghaib, kita tak nampak. Kata Nabi, langit tu kedudukannya begini. Nabi buat tangan begini. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa buat tangan begitu? Kata Nabi, langit tu kelihatan melendut, yakni membengkok. Kenapa membengkok? Kerana beratnya nak menanggung makhluk yang duduk di atasnya. Nak ceritanya, makhluk tu siapa dia? Malaikat.
Malaikat tu berapa banyak bilangan dia tak tahu. Punyalah banyak sampai berat, sampai melendut langit. Macam kita buh kat rak kitab terlampau banyak, buh, jadi sengit, bengkok rak tu. Jadi macam tu lebih kurang. Nak ceritakan berapa banyaknya makhluk-makhluk Allah di langit. Jangan ingat kita je makhluk tu, kat langit tu berlambak. Langit pula ada 7. Setiap lapis tu ada makhluk. Dari langit 1 ke langit 2, kata Ibnu Mas'ud, bainas sama'id dunya wallati taliha khamsuma'ati amin. Jarak antara langit dunia dengan langit yang seterusnya adalah sejauh 500 tahun perjalanan. Orang tanya apa maksud 500 tahun perjalanan? Iaitu dengan, ada riwayat kata naik unta, ada riwayat kata naik kuda. Kita berjalan selama 500 tahun. Begitulah dia punya jarak. Jadi besar tak besar? Jauh tak jauh? Jauh. Tu. Kan? Jauh langit tu. 1, 2, 3, itu 7. Kemudian pula wal ard. Sebenarnya 7 juga petala bumi, tapi kenapa guna mufrad seketul bumi? Kerana kedudukan 7 lapis bumi itu dia rapat-rapat, tidak ada ruang kosong. Ni lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan macam kuih lapis tu. Dia rapat-rapat. Jadi bila rapat, sebab tu dipanggil mufrad seketul saja, tapi sebenarnya ada 7 petala bumi. 7 petala langit, 7 petala bumi. Gitu. Rapat. Jadi sebab tu Allah sebut Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Tapi bukan kita nak cerita ayat ni. Kita nak maksudkan ni jadi dalil kepada wujudnya Allah, iaitu Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Macam mana kata Allah tak wujud, dah siapa cipta langit bumi? Soalannya seperti begitu. Ada jenis orang tak percaya Tuhan. Kan? Percaya Tuhan ni fitrah manusia. Maksud fitrah default setting. Lahir-lahir tu memang ada dah sifat tu. Mana-mana manusia pun. Cuma ada manusia yang ingkar, dia menolak. Memang ada orang, macam kita kat fitrah asal kita, lelaki suka perempuan, perempuan suka lelaki. Tapi ada orang suka jenis lawan fitrah. Akhirnya lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Lelaki suka lelaki namanya gay. Kan? Perempuan suka perempuan, lesbian. Tuan-tuan tahu gay tu macam mana? Tok Imam suka Tok Bilal, contohlah. Tapi bukan sini lah. Tak, contoh aja nak bagi mudah faham. Kan? Tok Bilal azan, Tok Imam jeling gitu. Tu. Ni dia lawan fitrah. Kan? Sebenarnya ada fitrah. Fitrah tu memang Allah buat set elok dah. Tapi manusia ni jenis keras kepala. Ingatkan Allah bagi akal tu, guna akal tu untuk kebaikan. Tak dia guna akal untuk lawan Allah. Lawan hukum Allah, lawan fitrah. Dia nak adjust. Semua benda nak adjust. Semua benda nak modify. Semua benda nak renovate lah, nak ubah suai lah ni. Sampai ke fitrah Allah bagi pun nak ubah suai. Ni jahatnya manusia. Ada. Kan? Nak cerita apa lah tadi? Apa? Tadi dia pergi pula. Allah mencipta langit dan bumi. Tak apalah. Nanti kalau saya ingat, saya cerita balik. Allah cipta langit dan bumi. Artinya, maknanya, tadilah fitrah. Nak cerita fitrah. Jadi manusia ni fitrah dia percaya adanya Tuhan. Tapi dia tak tahu Tuhan tu siapa dia. Asal-asalnya lah nak ceritanya. Betul Allah hantar Nabi. Nabi ni utusan Allah. Nabi bagi tahu Tuhan yang kamu percaya ada tu, itulah namanya Allah. Allah ni bukan baru masa Nabi Muhammad dia baru sebut Allah. Tak, zaman Nabi Adam lagi memang nama Allah. Sebut Allah. Terkejut ingat siapa dia ketuk ni. Rupanya kajian, kita banyak tak tahu ni, berapa banyak senyapkan sejarah. Rupanya kajian, orang Yahudi, dia pergi kat dinding, dia panggil Holy Wall. Kat Jerusalem tu, ada dinding, tak panggil dinding meratap. Tempat kalau dia nak sedih, nak ngaku sedih, duit bantuan tak dapat, dia ratap situ lah. Dia sandar kat kepala dia kat dinding tu, tak dapat, dia kata. Tapi dia punya semayang dia tu, cara dia lah, dia letak tu, dia sebut apa? Dia sebut ayat yang ada dalam kitab dia, iaitu Mahmad. Sebenarnya dalam kitab tu tulis Muhammad. Kan? Sebenarnya memang jelas, tapi tulisan Hebrew. Sebab tu sekarang ni depa kata inilah Injil, inilah Taurat. Tidak, kerana Injil dan Taurat bukan tulisannya ABC. ABC baru lagi. Asal tulisan Hebrew.
Jadi kalau nak baca Injil ke nak baca Taurat tadi, kena baca dengan bacaan Hebrew. Kalau betul-betul dia punya original punya Injil, dia bukan tulisan macam Bible ni ABC dah. Nah, yang asalnya dia tulisan Hebrew. Orang buat kajian, jumpa tulisan Hebrew tu ada 4 huruf. Ada 4 huruf. Bila dibaca dengan sebutan Hebrew, bunyinya Muhammad. Siapa dia Muhammad? Nabi kita. Nah, tapi mereka nafikan. Mereka nafikan. Mereka ubah. Mereka tak nak. Sebab apa? Mereka tak, orang cakap, sombong. Mereka ingatkan Nabi akhir zaman itu datang daripada keturunan Bani Israel. Sebab mereka banggalah. Sebab sebelum-sebelum tu, banyak-banyak Nabi semuanya keturunan Bani Israel. Sebelum-sebelum tu. Memang dulu Israel tu bangsa yang baik lah. Sebab dia bangsa Nabi. Kan? Tiba-tiba mereka degil tak nak ikut Nabi apa lawan Nabi, akhirnya jadilah jahat. Lepas tu diingatkan akhir-akhir zaman lagi sebab dia tahu, dia baca dalam Taurat, dia baca dalam Injil, dia baca dalam Zabur. Memang Allah khabar siap dah dalam tu bahawa akan lahir Nabi akhir zaman. Jadi dia harap-harap Nabi yang terakhir ni datang daripada bangsa dia ataupun puak dia. Tiba-tiba Allah lahirkan Nabi Muhammad dari kalangan bangsa Arab. Dan ketika tu pula bangsa Arab ni bangsa yang jauh, yakni mundur. Bangsa yang kurang tamadun waktu tu. Tiba-tiba Allah lahirkan seorang yang sangat istimewa di kalangan mereka. Sebab tu dipanggil Arab jahiliah. Memang jahil lah, bodoh waktu tu, tak erti apa. Dan tiba-tiba Allah lahirkan seorang Nabi yang mengangkat bangsa itu, mengangkat agama itu, mengangkat negara tu. Tu hebat. Kan? Tu cerita dia. Jadi ada orang ni, dia golongan etis, dia tak percaya Tuhan. Dia kata Tuhan tak ada. Dia kata alam ni terjadi dengan sendirinya. Itu yang datang perkataan semula jadi. Dia kata benda ni kitaran. Macam kita mengaji tadika, cerita pasal katak tu. Katak mula berudu jadi katak kecil, katak jadi berudu balik. Dia pusing gitu. Dia kata macam ni lah alam. Betul, memanglah alam berpusing, bumi ni berpusing. Tapi siapa yang start pusing kan? Dia mesti ada mula. Macam kita mesin simen tu kan, yang mesin jenis lama lah, yang jenis pulang. Lagi minyak dia ada, dia tak berhenti, pusing je. Dia kata dia macam mana dia pusing? Tak, dia pusing sendiri. Aku beli kat kedai pusing dah. Mana kepala hang yang pusing, kata. Ada mana pula dia pusing sendiri? Tak boleh terima akal. Akal tak boleh terima. Walaupun kita nampak, kita sampai-sampai tu tengok dia dah pusing, tapi kita yakin mesti ada yang start, ada yang mulakan pusingan tu. Gitulah namanya akal. Jadi walaupun kita lahir-lahir tengok alam dah ada dah matahari apa semua, alam ni dah ada. Tapi kita yakin siapa yang cipta semua ni? Awal-awal mana matahari macam mana boleh ada? Macam mana binatang boleh ada semua? Macam mana? Tak payah jauh lah. Tanya saintis paling hebat sekali. PhD saja 18 kali. Rambut sampai tak ada terus. Kuatnya dia buat kajian. Tanya dia, kalau betul kamu cerdik pandai sangat, aku nak tanya satu soalan mudah. Ayam dulu ke telur dulu? Boleh jawab dia. Buat kajian, ambil masuk ni tak jadi. Guna formula X-Max ke macam mana kan, X, Y, Z apa semua, tak jumpa. Ayam dulu ke telur dulu? Dan macam mana? Allah yang cipta. Allah cipta ayam. Allah yang cipta ayam, Allah juga yang cipta telur. Itulah kali agama. Apa yang kita sibuk sangat bahagian akademik? Betul dah, akademik tu perlu juga. Tapi akademik lah. Lebih kurang gitu sudah lah. Ni agama paling mustahak. Sebab itulah kunci segala-galanya. Kenal Allah. Barulah kenal segala-galanya bermula daripada Allah. Dan Allah yang cipta segala-galanya. Akhirnya dia tak yakin. Dalam Dr. Abdul Karim Zaidan, dia tulis dalam kitab dia Uslub Dakwah, nama kitab tu. Dia kata ada satu orang golongan etis daripada Rusia, tentera komunis. Komunis ni dia tak percaya Tuhan. Tiba-tiba dia tengah bawa jet pejuang dia tu, jet pejuang dia kena tembak dekat bahagian kepak. Jadi satu dia punya sayap dah patah. Jadi bila mana boleh terbang sebelah sayap, jadi jet dia nak menjunam. Bila dia ni tak percaya Tuhan dia ni, sebab golongan etis Rusia. Dia ideologi komunis. Mana dia percaya Tuhan? Dia kata semua ni jadi sendirilah apa semua. Jadi bila kau terbang tu nak jatuh ke darat, nak jatuh ke bawah, terkeluar, terpacul sendiri. Dia secara automatik. Sebab itu namanya spontan.
Spontan dia tersebut, oh my God, dia kata. Jadi maknanya dalam hati dia yakin adanya Tuhan. Bila saat susah, kita akan memanggil Tuhan. Kita jadi lupa Tuhan sebab kita senang. Tapi bila susah, semua orang akan cari Tuhan. Tak payah kata Islamnya apa-apa. Sebab apa? Itulah namanya fitrah. Manusia dalam hatinya merasai adanya Tuhan. Cuma siapa Tuhan? Sebab tu dalam kubur nanti dia tak tanya ada tak Tuhan, sebab dia tahu kita semua yakin ada Tuhan. Tapi yang dia tanya, marabbuka, siapa Tuhan kamu? Yang kamu kata Tuhan tu, yang kamu yakin siapa dia? Apa makna Tuhan? Yang kamu yakin dengan dia, yang kamu rasa selamat dengan dia, yang kamu sayang dengan dia, yang kamu taat dengan dia, yang kamu takut dengan dia, itu dipanggil Tuhan. Jadi kalau yang masih hidup ni kita sayang bukan lain daripada Allah, kita sayang duit, takut dengan duit, takut dengan pangkat, kan? Risau kalau tak ada duit, rasa nak mampus bila tak ada duit. Nah, semuanya kita bergantung dengan duit. Masuk kubur, malaikat tanya, marabbuka, ringgit Malaysia. Dia jawab duit lah. Sebab duit tu dianggap macam Tuhan ni. Tempat dia bergantung segala-galanya. Ya tuan-tuan, kita perlukan duit. Tapi ingat, bukan tempat pergantungan. Maksud perlu, ada, tak ada, sudah. Adalah rezeki kita ada. Boleh lah beli apa-apa nak beli. Tak ada, buat cara tak ada. Sudah lah. Tak payah risau, tak payah, tak ada duit, mampus kita. Siapa ajar gitu? Cakap tu hati-hati. Bahaya cakap itu, boleh rosak akidah. Tak ada duit, mampus kita. Mana pula mampus? Kita masa keluar perut mak kita ada duit ke? 1 sen tak ada. Siapa sini keluar perut mak dia ada RM5 dalam tangan? Wek, RM5. Tak ada. 1 sen tak ada. Tak payah kata RM5. 5 sen pun tak ada. Tak payah kata duit. Baju tak ada. Sehelai benang tak lekat pada badan kita. Keluar bogel. Terpatang kanting gitu je. Nah, maknanya keluar, kamu datang dalam keadaan fakir dan miskin. Itulah kita. Asal kita fakir miskin. Apa makna fakir miskin? Habuk harta pun tak ada. Tak ada langsung. Tak ada apa. Nah, itulah asal usul kita. Dan berarti kita boleh ada kereta, ada rumah ni, Allah rezekikan. Ingat balik asal usul kita. Sebab nanti balik macam tu juga. Balik, bogel balik. Cuma sebab nak jaga maruah, betul kita pakai dengan kain kapan. Kalau tak, kosong juga. Sebab tu kena tanggal, jam mahal tanggal, apa semua tanggal. Balik dalam keadaan kosong, datang dalam keadaan kosong, balik pun balik kosong. Itulah diri kita. Itu tujuan kita mengaji akidah ni sifat 20. Tujuan dia bukan semata-mata nak hafal je Allah wujud duk pejam mata gitu. Kan? Bukan semata-mata hafal, tapi tujuan kita mengaji untuk nampak siapa kita, siapa Allah. Baru kita nampak kita rendah, baru nampak kita kurang. Tak apalah, duit banyak tak apa, tapi jangan nampak besar. Itu cerita dia. Kan? Ada pangkat tak apa, pegang itu sebagai amanah. Orang beri kita amanah. Kan? Kenalah ada ketua, ada organisasi dia. Takkan semua tak ada siapa. Macam semayang tu, betul Allah ajar semayang ada imamnya. Tapi bukan suruh imam tu kena belagak, tidak. Kan? Dia sebagai amanah dia je. Amanah yang dipikulkan ke atas dia. Macam menteri lah. Betul dipanggil wakil rakyat. Apa maksud wakil rakyat? Dia mewakili rakyat. Takkan semua rakyat nak pergi, jenuh pecah pintu parlimen. Kan? Rawang ni saja Taman Emerald berapa ratus orang. Campur kami beruah Perak lagi. Tak terbalik habis Dewan Parlimen tu roboh kalau semua nak pergi. Sampai bunyi lah dia kata ustaz tak berhenti-henti. Sikit lagi. Jadilah ramai-ramai kita lantik seorang. Ramai-ramai nampak macam hang cerdik sikit. Jadi kami hantar hang lah sebagai wakil kami. Itu panggil wakil rakyat. Mana mewakili rakyat. Jadi dia pergi sana mewakili kita. Dia kena cakap apa yang kita nak. Itulah nama wakil rakyat. Tiba-tiba dia pergi, bukan dia cakap apa yang kita nak. Dia cakap apa dia nak. Itu wakil dia, bukan wakil kita. Ini yang jadi masalah. Akhirnya yang untung besar dia, yang kaya raya dia, yang kita habis. Tu. Ini bukan politik. Ini sifat 20.
Tak sungguh nak ni. Kan? Sikit lagi. Lepas tu last sekali firman dia kata afillahi syakun, artinya adakah syak pada wujud Allah? Adakah kamu ragu-ragu dengan kewujudan Allah? Yakni tiada syak. Dan adalah kamu ragu-ragu. Jangan kita ragu-ragu dengan Allah Taala. Seperti mana kita ambil rezeki Allah pun tak ada ragu-ragu, kan? Apatah lagi keyakinan adanya Allah, jangan kita ragu-ragukan. Jadi cukup sekadar ni dulu pada malam ni, dan kita akan sambung sifat yang kedua, iaitu kidam, jika diizinkan Allah pada kuliah yang akan datang, insya Allah. 2 bulan yang saya tak datang. Bulan sudah tak sihat kalau tak silap saya. Tiba-tiba demam. Tapi bukan COVID lah, jangan takut. Jadi sebabkan bulan sudah pun tak datang, jadi bulan ni kena beli double lah. Dia kodor balik yang bulan lepas. Nak gurau je, ikutlah. Jadi pakatlah membeli sambil niat menderma. InsyaAllah jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.